Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami. Hari ini kan kita sedang membincangkan mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Sangat penting kan? Kadang-kadang setiap hari kita nak buat keputusan tu, kita kena fikir keputusan kita ini adil ataupun kita kena mengambil dari langkah yang lebih prihatin. Bersama saya ialah Cikgu Suresh dan Cikgu Suresh sekarang akan berkongsi dengan kita soalan contoh esei untuk bahagian C, Cikgu. Okey. Baik, silakan Cikgu. Okey, murid-murid di rumah juga. Okey. So, hari ini kita akan bincangkan satu soalan bahagian C. Bahagian C membawa markah yang banyak. Murid kena jawab kedua-dua soalan dan setiap soalan itu dibahagikan kepada dua bahagian dan membawa 10 markah. 10 markah maksudnya satu soalan 20 markah. Banyak. 20 markah Cikgu untuk satu soalan. Ya. Dan ini adalah bentuk soalan baru dalam KSSM lah. Okey. Baik, Cikgu. So, cikgu bacakan soalan dia. Anif, saya perlukan jawapan daripada Anif. Boleh, saya akan cuba, Okey. Cikgu. So, situasi di bawah menunjukkan perbuatan Jesse di tempat kerjanya. Jesse bekerja di sebuah kedai kasut terkenal. Jesse tidak mampu membeli kasut yang dijual di kedai tersebut. Pada suatu hari dia mencuri sepasang kasut untuk anaknya yang akan mewakili sekolah dalam acara sukan. Tindakannya itu telah diketahui oleh majikan dan Jesse diserahkan kepada pihak polis walaupun ini adalah kesalahan pertamanya. Okey, soalan Anif, Cikgu. beri perhatian. Untuk murid-murid di rumah, setiap kali anda baca soalan, pastikan anda gariskan. Okey, perkara penting, kehendak soalan. Okey, itu langkah yang sangat penting. Untuk pastikan bila kita jawab, kita tak keluar daripada tajuk dia lah. Saya Apa setuju. kehendak dia lah. Okey. So, berdasarkan situasi di atas, wajarkah tindakan Jesse tersebut? So, Anif, Ya, saya, Cikgu. wajarkah? Wajarkah tindakan Jesse? Saya rasa tidak wajar, Cikgu. Saya rasa tidak wajar. Okey. Jesse tidak sepatutnya mencuri barang untuk kegunaan sendiri ataupun kegunaan anaknya. Okey. Tepat sekali jawapan, Anif. Okey, tepat sekali. Okey. Selepas Anif jawab wajar, Baik. langkah seterusnya, Anif, justifikasikan jawapan anda berdasarkan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Okey. So, Baik. tadi jawapan yang Anif bagi, Anif kata tidak wajar, right? Tidak wajar, Okey. Cikgu. Kalau tidak wajar, maka prinsip dia adalah prinsip keadilan. Saya setuju. Setuju? Ya. Okey. So, apakah justifikasi maksudnya apakah alasan kamu? Kenapa kamu tidak setuju? So, kamu kena bagi alasan kamu. Justifikasi maksudnya you kena bagi alasan. Ya, Anif. Baik. Saya Okey. rasa Jesse tidak sepatutnya mencuri kasut tersebut Okey. kerana sudah salah di sisi undang-undang bahawa mencuri itu suatu kesalahan. Okey. Itu satu. Nombor dua, saya rasa Jesse mungkin boleh menggunakan mungkin cara lain untuk mendapatkan kasut tersebut yang tidak melanggar undang-undang ataupun polisi syarikat. Okey, Sebagai contoh. maksudnya kadang-kadang dia boleh pinjam daripada Mungkin boleh pinjam daripada rakan anak boleh pinjam daripada rakan-rakan atau jiran, Okey. tetangga. Ya. So saya rasa itu justifikasi saya, Cikgu. okey, justifikasi Cukup okey. ke, Cikgu? Saya rasa tak cukup Tak untuk cukup. 10 markah ni. Banyak ya esei. So, murid-murid jangan risau walaupun ini adalah bentuk esei baru, jangan risau.
Okey, kita dalam proses sedang belajar, kita akan buat persiapan lengkap. Okey. So, Hanif. Ya, cikgu. Ini jawapan yang cikgu bagilah. Baik. Okey, ikut jawapan Hanif lah. So, semasa anda menulis jawapan anda kalau boleh tulis secara ringkas. Mungkin jawapan yang cikgu bagi pun kadang-kadang ayat dia panjang. Hanif boleh ringkaskan. Okey, Ya, perkara cikgu. pertama kena jawab kehendak soalan tidak wajar. Lepas tu Hanif boleh tulis justifikasi saya. Okey. Dan dia tanya berdasarkan prinsip kan, maka you sebutlah prinsip mana yang Hanif gunakan dekat sana lah. Ya. Okey. So berdasarkan prinsip keadilan, tindakan Jesse itu salah di sisi undang-undang. Simple saja. Lepas tu, Jesse tidak boleh curi demi kepentingan peribadi. Jesse sebagai pekerja mesti mematuhi apa? Peraturan di tempat kerja. Dia kena amalkan budaya kerja berintegriti. Budaya kerja integriti ini adalah topik yang ada dalam pendidikan moral. Integriti ada 4 topik. So, anda boleh gunakan pengetahuan anda sedia adalah. So, Jesse harus amalkan budaya kerja berintegriti. Selepas itu, majikan Jesse harus ambil tindakan tegas terhadapnya. Sebab dalam soalan dia ada sebut tadi, walaupun kesalahan pertama, tapi diserahkan kepada polis. So, majikan Jesse harus ambil tindakan tegas terhadapnya. Majikan boleh serahkan Jesse kepada pihak polis. Dan dia juga ini untuk pastikan Jesse dapat hukuman setimpal lah ikut undang-undang. Ya. Sebab ini prinsip apa tadi? Keadilan. Nampak? Okey. Majikan boleh jadi lagi tegas, tidak perlu berkompromi, boleh pecat Jesse. Sebab majikan dia berpegang teguhlah. Tadi nampak tu, justice. Nampak. Okey. Tiada sesiapa pun terlepas daripada tindakan undang-undang, dan tindakan majikan ini akan jadi pengajaran kepada pekerja lain. Lepas tu pekerja lain tak beranilah buat macam Jesse. Nampak? And then untuk perspektif Jesse pula, Jesse yang menjalani hukuman confirm dia akan insaf. Nampak tu? Dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa pada masa hadapan. Nampak tu? Okey, Hanif, Ya, ini cikgu. adalah salah satu contoh jawapan lah. Ya, Ikut cikgu. perspektif Prinsip keadilan Hanif kata apa tadi? Tidak wajar. Tidak wajar. Okey. Tapi hari ini cikgu juga akan bagi satu lagi jawapan. Sebab pelajar ini berbeza, cara mereka berfikir berbeza. Yang penting adalah jawapan yang kamu beri, kamu ada alasan atau tidak. Sebab kena bagi alasan. Penting. Okey? Okey. Justifikasi, Okey, cikgu. justifikasi Itu kata kunci dia, dalam soalan okey. ini. Baik. Okey. Ini cadangan jawapan yang kedua. Wajar. So, justifikasi saya. So, saya gunakan sekarang prinsip keprihatinan. Boleh Okey. So, berdasarkan prinsip keprihatinan, tindakan Jesse adalah sebagai sokongan moral seorang ibu kepada anak. Apakan dayalah, kasih sayang kadang-kala mengatasi segala-galanya. Betul, cikgu. Nampak? So, anaknya tunjukkan bakat, minat, dia perlukan sokongan, dorongan ibulah. So, ibu yang prihatin itu cuba memenuhi keperluan anaknya lah dengan bekalkan kasut sukan khas lah. Dan kasut sukan ini boleh beri satu kelebihan daya saing, macam Spike. Nampak tu? Kelebihan daya saing. Tambahan pula kalau hadiah kasut macam itu boleh menyuntis semangat baharu kepada anak dia lah. Nampak tu? Okey. Pelik jawapan atau tidak? Boleh, cikgu. Saya faham, cikgu. Ibunya mengambil mencuri kasut sukan itu supaya boleh lebih mengasah bakat anaknya. Anak dia lah. Itu kerana kasih sayang seorang ibu lah. Ibulah. Okey. Malangnya Jesse tak mampu beli. So Jesse berdepan dengan situasi dilema moral. Dilema moral dan dia hilang akal. Maksudnya hilang pertimbangan lah. So kadang-kadang situasi terdesak boleh menyebabkan manusia hilang akal dan buat kesalahan. Tapi dia kena sedarlah. Nampak? Okey.
So sebaliknya dalam situasi terdesak demi anak tersayang, Jesse langgar peraturan, sanggup curilah. Atas prinsip keprihatinan, okey. Yang ni tadi sampai tadi yang sanggup mencuri adalah perspektif Jesse. Okey, sekarang prinsip keprihatinan juga boleh digunakan oleh majikan. So majikan lebih kurang macam cikgu lah. Cikgu ni jenis yang tengok prihatin lah. Nampak? Okey. So prinsip keprihatinan, majikan boleh kenakan tindakan bersyarat kepada Jesse. So majikan boleh maafkan Jesse lah. Tapi Jesse kena buat sesuatu, iaitu dia kena mengakui kesalahan dia, minta maaf, berjanji ubah dia, jangan ulangi perkara yang serupa pada masa hadapan. Nampak tu? So kalau atas dasar ini mungkin majikan boleh maafkan. Nampak? Okey, next. Kedua-dua contoh jawapan tersebut mempunyai teladan yang tersendiri, cikgu. Tersendiri. Tapi semasa anda hadapi peperiksaan, anda perlu jawab satu saja, salah satu. Satu saja. Nampak? Memang tak ada masa untuk jawab dua. Nampak? Baik. Okey. Soalan seterusnya, cikgu. Soalan seterusnya. Andaikan anda adalah majikan Jesse. Sekarang soalan ini sangat detail tentang majikan Jesse. Apakah tindakan berperi kemanusiaan? Tadi Hanif ada beritahu, kita ada belajar tadi, salah satu contoh sikap keprihatinan adalah berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan. Okey. So, apakah tindakan berperi kemanusiaan yang boleh anda ambil terhadap masalah Jesse? Jelaskan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Okey. So, soalan ini, Hanif, kamu kena senaraikan nilai universal lah. Nampak? So, nilai universal ada markah. Okey? Okey. So, yang ini cikgu akan bagi jawapan penuh lah. Zain, Boleh, cikgu. Okey. Okey. So, nilai yang kita boleh gunakan adalah bertanggungjawab, rasional, kejujuran, kasih sayang. Nampak? Okey. So, majikan ini adalah jenis yang dia nak pekerja dia jujur lah. Okey, minta maaf dan sebagainya. Lepas tu dia ada perasaan sayang terhadap pekerja dia. Okey, so watak yang murid kena gunakan adalah saya sebab anda majikan. So semuanya saya. Betul. So saya maafkan Jesse dengan ikhlas. Sebab apa? Sebab kesalahan pertama. Lepas tu saya tunjukkan sikap simpati terhadap Jesse yang hilang akal lah. Nampak? Dan saya mungkin tidak akan serahkan Jesse kepada polis. Saya tidak akan pecat Jesse sebab berperi kemanusiaan lah. Tak salah. Okey? Dia bergantung pada situasi. Setuju. Okey. Saya ambil kira situasi dan keperluan keluarga Jesse. Saya faham keluarga Jesse akan hilang sumber pendapatan kalau dia di penjara. Nampak tu. Tapi saya beri amaran tegas kepada Jesse. Lepas tu saya kata, beri amaran itu lain kali buat perkara yang sama maka akan diberi hukuman berat. Dan kasut itu bukan free Bukan percuma, cikgu, kasut bukan percuma. Saya akan minta Jesse membuat bayaran untuk kasut tersebut secara ansuran. Nampak? Okey, dan saya akan menasihati dia lain kali mohon bantuan. Mencuri itu bukan satu-satunya cara untuk atasi masalah. Okey, cari kaedah lain. Dan saya akan menyeru dia supaya amalkan budaya kerja berintegriti. Dapat? Okay. Boleh, cikgu. Saya rasa saya boleh juga. Saya sudah menguasai soalan esei ni, tapi saya akan cuba ulang kaji lebih. Cikgu, boleh dapatkan rumusan untuk apa yang telah kita belajar hari ini? Okey. So, murid-murid dekat rumah. Okey, Hanif? Ya, cikgu. Okey. So, untuk pelajaran hari ini, pelajaran ini hari ini, ada dua prinsip yang anda pelajari, iaitu keadilan dan keprihatinan. Dan benda ini sangat penting untuk kita buat keputusan dalam kehidupan. Okey. So, kalau mengikut prinsip keadilan, so nilai yang perlu pelajar ingat adalah nilai kejujuran. Kejujuran. Selepas itu, kalau prinsip keprihatinan, nilai yang anda perlu ingat adalah nilai kasih sayang. Kasih sayang. Nampak? Nilai kasih sayang. Nampak tu? Okey. Selepas itu, apa perasaan anda
Okey. So Hanif, Ya, cikgu. pada pendapat you, apakah perasaan kalau Jesse itu dimaafkan oleh majikan? Majikan sudah maafkan. So apa perasaan you kalau you adalah Jesse? Kalau saya Jessie, saya rasa saya akan menjadikan situasi ini menjadi satu teladan kepada diri saya cikgu. Okey. Saya tidak akan mencuri lagi kerana ada orang yang memberikan saya peluang kedua. Okey. Kerana menunjukkan kasih sayang dan kesian, simpati terhadap saya. Okey. So perasaan tadi betul tepat. So ada perasaan simpati, okey, ada syukur sebab Betul, syukur. dapat majikan macam saya lah. Nampak? Betul, Boleh, cikgu. ah? Itu, Nampak? So itu yang terbaik. selalu kita kena belajar beri peluang kedua lah. Betul. Boleh, Cikgu, ha? bagaimanakah prestasi saya hari ini dalam menjawab soalan-soalan cikgu? Tak payah cikgu nak sebut lah. You memang excellent hari ini. Terima kasih. Saya Okey. diajar oleh seorang guru yang cemerlang di sini. Baik cikgu, saya pasti saya bagi you 5 bintang hari ini. 5 bintang cikgu. Okey. Wow, terima kasih cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga mendapat 5 bintang kerana dapat menjawab soalan daripada cikgu Suresh hari ini. Dan saya pasti rakan-rakan saya di rumah cikgu tertanya-tanya jika kita ingin mengulang kaji lebih, mendapatkan bahan-bahan ini, di manakah kita boleh mendapatkan bahan-bahan ulang kaji ini cikgu? Okey. So untuk dapatkan info lanjutan, okey. Pelajar-pelajar boleh melayarilah. Okey. Sumberku. Okey, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut tentang pelajaran anda. Baik. Okey. Seperti pautan yang tertera di kaca TV anda, di skrin anda di situ. Sila pergi ke pautan tersebut dan carilah bahan-bahan untuk mengulang kaji. Dan dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Suresh, anak lelaki Vataraju dari SMK Pusat Bandar Puchong 1 Selangor. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya rasa saya serta rakan-rakan di rumah banyak belajar hari ini dalam topik prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan.